Saya Abdul Yaakob bin Haji Arbi, Adun N58 Balingian. Saya telah berkecimpung dalam bidang politik sejak 1985 di dalam parti PBB Sarawak. Jadi semasa itu saya hanya menjadi ketua cawangan untuk Kampung Masjid Balingian. Dan selepas itu 1986 saya diangkatkan kepada kaunselor untuk Majlis Daerah Dalat dan Mukah. Dan selepas jadi kaunselor dalam parti, saya pernah menjawat jawatan bendahari, setiausaha dan naib timbalan yang di-Pertua PBB untuk Balingian. Yang memberi motivasi untuk saya adalah selepas saya melihat keadaan di kawasan saya semenjak saya berkecimpung dalam parti. Jadi rakyat di sini banyak luahan dan permintaan. Apabila saya menjadi adun di Balingian, saya cuba sedaya upaya untuk merealisasikan hasrat rakyat. Motivasi saya adalah dari rakyat. Saya Pilih Azman, anak Ahib, penolong pegawai daerah. Okey, dari segi pembangunan infrastruktur, dari segi liputan jalan raya lah, saya katakan liputan jalan raya yang betul untuk DUN 57 lebih kurang 87% sudah di-cover. Bekalan elektrik dalam 95% dah di-cover melalui bekalan elektrik 24 jam grid system oleh SESCO, dan bekalan air juga dalam lingkungan 87% sudah di-cover dalam DUN 58 Balingian. Dari segi perkembangan ekonomi digital, memang dalam perancangan memang ada. Dari segi infrastruktur masih ada banyak berkurangan. Tapi Kerajaan Negeri Sarawak di bawah SMA telah berusaha untuk meningkatkan kadar liputan dengan penambahan menara dan juga merancang dari segi semua dari segi infrastruktur untuk menambah lagi kelajuan dari segi infrastruktur ekonomi digital ni, supaya agar sasaran ekonomi digital ni dapat kita capai di kawasan DUN 58 Balingian ni. Penggunaan dari segi semua itulah. Dari segi pembangunan projek rakyat yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri, banyak dari segi yang telah di-approve sebanyak 9 projek rakyat telah diluluskan oleh Yang Berhormat dan sedang dalam pelaksanaan. Dan yang akan datang yang paling akan dibuat adalah jambatan kedua Mukah, iaitu daripada Penakup Ulu yang kos yang diluluskan sebanyak 30 juta, dan juga jambatan talian bypass juga diluluskan sebanyak 30 juta. Dan di kawasan proper Balingian ni banyak bajet rakyat. Satu adalah seperti yang disebut tadi, iaitu mini stadium, menaik taraf stadium Balingian yang menelan belanja kos dekat hampir 10 juta. Dan yang telah diusahakan selama ini, yang diimpiankan oleh masyarakat di Balingian, di mana SMK Balingian akan direalisasikan pada tahun depan, di mana tender dia telah dibuat dan akan tutup bulan tahun inilah, iaitu sebuah sekolah SMK Balingian. Untuk saya, keluarga adalah nombor satu dan rakyat pun nombor satu juga. Tapi dalam keadaan yang sedia ada, memang betul saya terpaksa membagi ke masa. Sekarang kadang-kadang saya berjumpa dengan isteri dan anak saya di Kuching.
At the same time juga saya terus buat kerja yang sepatutnya di Kuching. Untuk di kawasan, saya selalu berada di kawasan selama 3 minggu dalam sebulan, dan seminggu saya bersama dengan keluarga dan apa jua perkara yang saya buat di Kuching lah. Saya menarik mungkin yang itu dalam pandangan saya sendirilah. Saya senang bergaul dengan orang. Itu pandangan saya sendiri. Dan saya tidak mengira macam pangkat dan darjat. Semenjak saya jadi YB, saya telah berjalan, berjumpa rakyat di kedai kopi, di market ikan. Itu yang menarik saya rasa. Sebab itu rakyat terasa memang dekat dengan saya lah. Untuk Dun Balingyan, Dun Balingyan telah sedia ada dalam tahun 1968, di mana parlimen dia adalah parlimen muka. Masa itu Dun Balingyan 1 dan Dun Dalat 1. Dan pada 2016, Dun Balingyan dulu tu yang 51 telah dipecah kepada 2, iaitu Dun Balingyan 58 dan Dun Telian 57. Semasa Dun dipecah 2, semasa itulah saya dilantik sebagai wakil rakyat di kawasan ini, di mana saya menang atas tiket Barisan Nasional. Dan selepas PRU 2018, kita Parti Sarawak mengeluarkan diri daripada Barisan Nasional dan kita tubuhkan GPS. Jadi sekarang saya adalah Adun GPS. Saya Konsular Harbi bin Haji Bakir, salah seorang ahli majlis di Majlis Daerah Dalat dan Muka, dan telah pun menjadi ahli majlis sejak tahun 2016 dan mewakili kawasan Balingyan. Banyak pembangunan yang telah pun dibuat oleh kerajaan, terutama sekali melibatkan pembangunan infrastruktur dan juga bangunan-bangunan kerajaan seperti pejabat daerah kecil yang baru dan juga Majlis Daerah Dalat Cawangan Balingyan yang baru, dan juga utiliti sukan seperti stadium mini yang telah pun dinaik taraf, dan juga banyak juga utiliti sukan seperti kot-kot pulsa telah pun dibuat di beberapa kampung di Balingyan. Dan yang amat menarik sekarang yang kami dapati adalah adanya waterfront baru yang telah pun dibuat terutama sekali di bahagian Pasar Baru Lama Balingyan, Pekan Lama Balingyan, dan juga di bahagian Pejabat Lama Balingyan. Itu yang kami nampak satu hari nanti akan menjadi satu tarikan kepada pengunjung-pengunjung luar ke Balingyan. Sumbangan terbesar yang beliau telah lakukan selain daripada yang saya sebut tadi adalah adanya terbukti apabila SMK Balingyan telah pun menjadi satu realiti, satu perjuangan yang kami sebagai rakyat yang kami tunggu-tunggu, kerana dengan adanya SMK Balingyan nanti akan memudahkan anak-anak kampung untuk tidak lagi pergi jauh ke Mukah dan membelanjakan banyak wang untuk pergi ke sekolah menengah. Memang cita-cita saya untuk kawasan Dun N58 Balingyan. Daerah kecil Balingyan telah lama wujud, di mana dia telah wujud semasa British dulu sudah. Jadi selepas saya jadi Adun, saya telah bercerita dengan Yang Amat Berhormat supaya daerah kecil Balingyan naik taraf kepada daerah penuh. Dengan adanya daerah penuh, mungkin kita boleh menjaga sendiri kawasan saya. Sebab sekarang daerah penuh adalah di kawasan Telian. Jadi untuk Balingyan kita tidak ada daerah penuh. Cabaran memang banyak. Cabaran itu selalunya daripada rakyat dan juga agensi pelaksana. Tetapi cara saya menyelesaikan masalah antara rakyat dengan agensi pelaksana ataupun kerajaan, saya bawa dua-dua pihak berunding atas meja supaya apa perkara yang rumit dapat kita selesaikan dengan baik.
Nama kami Hafizul bin Abdul Halim. Bertugas sebagai pegawai tabir di Jabatan Kerajaan Negeri Sarawak. Yang kita lihat sekarang ni, Belengan sedang racak dalam pembangunan yang kita harapkan selama inilah. Antaranya dalam misi YB Abdul Yaakob sendiri untuk menaik tarafkan daerah Kecil Belengan untuk menjadi daerah penuh dengan melengkapkan sistem dan fizikal pembangunan pentadbiran itu sendiri seperti Pejabat Daerah Kecil Belengan, Pejabat MDDM Cawangan Belengan, di samping beberapa lokasi yang akan menjadi tarikan pelancong dan termasuklah mini stadium Belengan yang akan dinaik tarafkan menjadi stadium Belengan yang dilengkapi dengan infrasukan untuk masyarakat di Belengan itu sendiri. Undi 18, saya rasa untuk Sarawak kita tidak ada masalah sangat. Sebab belia-belia di Sarawak cukup matang berpolitik. Seperti apa yang kita buat hari ini, sokongan kita kepada belia-belia di kawasan ini, kita adakan turnamen dan kita juga menggunakan platform Seberkas dan belia parlimen, juga kita gunakan Tegas supaya belia tidak tercicir daripada arus pembangunan. Saya rasa itu adalah terbaik sebab masalahnya kalau kita tidak buat sistem pendaftaran automatik seperti dulu, ada kadang-kadang rakyat yang tidak mengundi sampai dia tiada lah. Jadi sistem yang begitu adalah terbaik. Saya sokong sistem automatik.